sabilillah, 71 arah tertinggi di jurang kalimatullah. Berbekal tawakal gapai cita dan suci mardatillah. Sabar gigih cekal menyebar risalah Rasulullah. Kerana dakwah tugas mulia, pusaka agung para anbiya, menyelamatkan ummah mesti sepenuh daya. Walau dicaci, jua dihina, tidak akan memadam bara cinta. Rela dikorbankan segala-galanya demi redha Maha Esa. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia melestari gerakan dakwah, menyatu, memandu ummah, menyebar risalah nubuah. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, medan sinergi dan ukhuwah, binaan hukum bersatu tubuh. Siru ala barakatillah, siru ala barakatillah. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia (YADIM) ialah sebuah badan amanah yang ditubuhkan pada tahun 1974 dan telah diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak Husin, bagi mengembangkan agama Islam dan amnya dalam bidang pendidikan, sosial dan kebajikan. YADIM didaftarkan di bawah Trust Incorporation Ordinance 1952 yang bertanggungjawab secara langsung kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Badan dakwah ini terdiri daripada 5 sektor yang berfungsi sebagai penyelaras NGO Islam di Malaysia. Pada masa yang sama, YADIM yang mempunyai 9 signature program yang tersendiri menjalankan operasinya dengan memfokuskan kepada bidang dakwah, pekadiran, pendidikan, sosial serta kebajikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, badan dakwah ini akan berpandukan kepada visi, misi dan teras yang berikut. Visi, peneraju gerakan dakwah di Malaysia secara inklusif dan bertindak sebagai badan dakwah bertaraf antarabangsa. Misi, menyebar luas kegiatan dakwah menerusi kebajikan, pendidikan dan sosial untuk meninggikan martabat Islam dan kesejahteraan ummah. Teras YADIM yang pertama, melahirkan pendakwah Islam yang berpengetahuan dan berkemahiran berasaskan kepada kefahaman moden Malaysia. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan NGO Islam dan rakan strategik dakwah dalam memasyarakatkan dakwah. Yang ketiga, menggalakkan masyarakat berlumba-lumba membuat kebajikan untuk memberi kefahaman, pengamalan dan penghayatan Islam dengan menjalankan kegiatan dakwah dalam aspek pendidikan, sosial dan kebajikan. YADIM terus komited dalam menyebar luas dakwah melalui pelbagai platform sama ada secara fizikal, maya atau penulisan dengan menerbitkan karya dakwah termasuklah buku, majalah dan jurnal. Dengan operasi di Ibu Pejabat Putrajaya dan mempunyai cawangan di seluruh Malaysia termasuklah di Sabah dan Sarawak. Hari ini, YADIM terus maju ke hadapan dan mengorak langkah dengan merangka pelbagai kegiatan dakwah melalui pelbagai pendekatan termasuk kerjasama dengan rakan-rakan strategik. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتعال
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Kenapa, Ustaz?
Sila Beres. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, pada hari yang ketiga majlis kita pada hari ini kita sudah membaca sehingga 3 hadis di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, dan hari ini kita masuk hadis yang keempat, dan hadis yang keempat ini perbincangannya berkaitan dengan peringkat kejadian manusia dan kesudahannya. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, dan dia adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya setiap kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai mani. Kemudian dia menjadi ketulan darah seperti tempoh tersebut juga, iaitu 40 hari. Kemudian dia menjadi ketulan daging seperti tempoh tersebut. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat, maka dia meniupkan roh padanya. Lalu dia, iaitu malaikat, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menulis 4 perkara, iaitu rezekinya, ajalnya, amalnya dan celaka atau kebahagiaannya. Maka demi Allah, yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya di kalangan kamu ada yang beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tidak ada di antaranya dengan syurga kecuali sehasta, maka kita mendahuluinya. Lantas dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia pun memasukinya ke neraka. Di kalangan kamu ada yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada di antaranya dengan neraka kecuali sehasta, maka kita mendahuluinya. Lantas dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia pun memasukinya, yaitu ke dalam syurga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Seluruh umat menerima hadis ini sebagai hadis yang sahih. Yang kedua, siapa periwayat hadis ini? Yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Siapakah Abdullah ibn Mas'ud? Abdullah ibn Mas'ud ini ialah sahabat Nabi antara yang terawal masuk Islam ketika permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud memulakan kalimah dengan as-sadiqul masduq, iaitu memperkatakan bahawa Rasulullah ini sifat dia sadiq, yang benar, wal masduq,
dan apa sahaja perkataannya adalah dibenarkan. Kenapa Abdullah memulakan dengan perkataan ini? Kerana selepas ini Nabi akan menceritakan tentang perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang gaib, yang hanya boleh dibenarkan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara yang yang Nabi ingin ceritakan di dalam hadis ini? Yang pertama berkaitan dengan pembentukan janin. Subhanallah. Bagaimana seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pandai membaca tapi mampu menyampaikan kejadian manusia yang betul dari sudut fakta sainsnya. Bagaimana? Ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi menceritakan pembentukan janin manusia ini bermula daripada mani yang berhimpun di dalam rahim ibu kita selama berapa hari? Selama 40 hari barulah berubah menjadi ketulan darah. Apakah yang dimaksudkan dengan ketulan darah? Ketulan darah ni kalau kita lihat dalam air kolah yang kotor ataupun yang tidak mengalir airnya, kita akan lihat jejentik. Itulah bentuk ketulan darah. Jejentik-jejentik itulah yang berbentuk dengan ketulan darah. Setelah ketulan darah, seterusnya adalah mudrah. Apa maksud mudrah? Ketulan daging. Daripada ketulan darah, janin itu proses pembentukan manusia itu berubah menjadi ketulan daging. Setelah sempurna pembentukan ketulan daging itulah, maka dalam tempoh itu terbentuknya janin, dan ketika itulah Rasulullah berkata bahawa Allah mewakilkan malaikat datang meniupkan ruh kepada janin tersebut. Ini tidak dapat dibuktikan oleh sains. Sains tidak boleh menceritakan tentang roh, bagaimana roh dimasukkan ke dalam janin manusia. Subhanallah. Hanya kerana iman kita kepada Allah sahaja yang boleh kita percaya bahawa di dalam rahim ibu ini ada satu proses ketika pembentukan janin, roh manusia ditiupkan sehingga terdeguplah jantung bayi tersebut. Sains tidak boleh melakukan. Sains tidak boleh mencapai tahap pemikiran, kajian bagaimana jantung itu berdegup. Tapi Allah telah memberitahu di dalam hadis ini bagaimana ketika ketulan daging itu datang malaikat meniupkan roh. Bagaimana roh? Kita tidak tahu bagaimana bentuk roh tersebut. Kerana itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ilmu Allah ini kita hanya boleh beriman saja. Cukup kita beriman bahawa wujudnya roh. Kemudian dalam tempoh roh itu ditiup ke dalam janin bayi tersebut, ke dalam janin tersebut, maka ada 4 perkara yang Allah suruh malaikat tulis. Apakah 4 perkara ini? 4 perkara ini kita boleh katakan sebagai takdir bayi tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam agama ini, takdir kita sudah bermula ditulis ketika di alam janin, di alam rahim lagi. Ketika usia kita 4 bulan di alam rahim, takdir kita sudah ditulis. Apa takdir yang ditulis? Ada 4 takdir yang ditulis ketika kita berada di alam janin ataupun alam rahim ibu kita. Yang pertama, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini terbahagi kepada 2, rezeki harta dan yang kedua rezeki agama. Apa rezeki harta? Makan minum kita sudah Allah tentukan. Jawatan kita Allah sudah tentukan di alam dunia ni. Rezeki agama, apa rezeki agama? Solat kita, ibadah kita, iman kita, ilmu kita, semuanya Allah telah tentukan apabila kita hidup di alam dunia. Yang ketiga, yang kedua, ajal. Ajal maut kita sudah ditentukan di alam rahim lagi. Bila kita akan mati, berapa panjang umur kita, di alam rahim sudah ditulis oleh malaikat. Yang ketiga, amalan kita. Amalan kita, iaitu 3 amalan kita. Amalan hati kita, amalan lidah kita dan amalan perbuatan kita ini Allah sudah tentukan. Di dunia ni, kamu solat atau tidak, kamu melakukan ibadah haji atau tidak, kamu melakukan zakat atau tidak, Allah sudah takdirkan di dalam alam rahim. Dan yang terakhir, syaqiyun wa sa'id. Kebahagiaan kita dan kesusahan kita
Allah sudah tentukan. Apa maksud kebahagiaan dan kesusahan di sini? Maksudnya adakah kita ini ahli neraka ataupun kita ini ahli syurga? Allah sudah tentukan bila? Ketika umur kita 4 bulan di alam rahim ibu. Itu adalah takdir yang sudah Allah tentukan di dalam kehidupan kita. Siapa yang tulis? Malaikat yang tulis. Bagaimana malaikat tulis? Wallahu alam. Sama ada dia tulis di janin kita ataupun ditulis di atas loh yang kita tidak ketahui bagaimana loh itu. Loh ini ada papan, tak tahu macam mana bentuknya, Allah saja yang tahu. Itulah takdir kita. Kita kena ingat, kita ada 2 takdir. Satu takdir yang tidak boleh diubah. Yang kedua takdir yang boleh diubah. Takdir yang tidak boleh diubah ialah takdir daripada Lauhul Mahfuz. Di langit sana tu sudah ada takdir setiap hidup manusia. Yang itu tidak boleh diubah. Yang kedua, takdir yang boleh diubah ialah takdir yang ditulis oleh malaikat ketika berada di alam rahim. Maksudnya apa? Walaupun malaikat sudah menetapkan takdir kita, terserahlah kepada kita adakah kita ingin beramal ataupun kita tidak ingin beramal. Adakah kita ingin beriman ataupun kita tidak ingin beriman. Jadi, subhanallah, hadis ini sangat berkaitan dengan iman kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di dalam hadis ini menceritakan subhanallah khatim kita macam mana. Penamat hidup kita macam mana. Rasul bercerita di dalam hadis ini ada seorang sepanjang hidup dia ni beramal sebagai ahli syurga. Solat jemaah tidak pernah tinggal, zakat tidak pernah tinggal, haji 2-3 kali dah buat haji, umrah sentiasa setiap tahun, setiap Ramadan buat umrah. Tetapi tempoh antara dia hidup dengan mati dia, tempoh yang singkat tu, berubah hati dia, beramal dengan amalan ahli neraka. Dan ketika kitab amalan ini ditutup, terakhir tulisan itu ialah malaikat menulis dia melakukan amalan maksiat, amalan ahli neraka, akhirnya dia masuk neraka. Walaupun sepanjang hidup dia tu amalan ibadahnya baik, tapi penghujung hidup dia ni berubah. Maka Allah tetapkan dia sebagai ahli neraka. Subhan. Ada dalam hadis ni Nabi sebut pula, ada orang sepanjang kehidupan dia ni sebagai ahli neraka, melakukan maksiat, melakukan dosa, tidak solat, tidak mengerjakan haji, tidak melakukan umrah, tetapi di akhir hayat dia, sejengkal ataupun sehasta daripada hidup dia tu, Allah bagi ruang dia hidayah untuk dia beramal. Dan ketika kitab amalan terakhir ditulis bahawa dia melaksanakan amalan ahli syurga, Allah tutup kitab dia dan dia masuk syurga kerana amalan terakhir dia. Subhanallah. Inilah yang dipanggil husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Ada riwayat hadis menceritakan bagaimana seorang sahabat Nabi terlibat dalam semua peperangan Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu peperangan yang terakhir itu, dia terkena panahan daripada musuh ke dadanya, tetapi tidak mati. Akhirnya dia menusukkan pedang ke jantung dia sehingga tembus ke belakang dan sahabat Nabi ini meninggal dunia. Bawa kepada Nabi. Nabi kata dia ni ahli neraka. Dia ni ahli neraka. Kenapa? Kerana akhir dia tu dia bunuh diri. Bukan dia mati kerana mati syahid di dalam peperangan. Dia bunuh diri kerana nak tunjuk bahawa dia ala amal dia berniat untuk nak mati syahid. Maksudnya dia nak riak bahawa dia mati ni mati syahid. Akhirnya dia bunuh diri dia. Allah kata dia ni ahli neraka. Subhanallah. Sahabat Nabi berjuang bersama Nabi sehingga peperangan, tetapi kerana niat dia lain, dia bunuh diri kerana nak mati syahid, akhirnya dia masuk neraka. Ada seorang sahabat Nabi nama dia Asiram, Al-Asiram kalau tidak salah saya. Dia ni menentang semua dakwah-dakwah Nabi. Sehinggalah dalam satu peperangan Allah bagi dia iman untuk menyertai peperangan tersebut bersama dengan Nabi Muhammad. Dan dia mati di dalam peperangan tersebut. Hanya dalam satu peperangan, kerana dia iman ketika itu, dia masuk syurga kerana hanya dengan satu peperangan. Subhanallah. Bagaimana Allah membolak-balikkan hati kita, sama ada kita di dalam hidayah ataupun di dalam kesesatan. Subhanallah. Sebab itulah kita kena
Kita beramal dan kita minta doa. Ya Allah, tamatkanlah aku dengan husnul khatimah. Seterusnya hadis arba'in yang kelima. Kita ada sedikit masa lagi. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahul Bukhari. Dalam riwayat yang Muslim pula, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Maksudnya apa? Daripada Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengada-ngadakan sesuatu perkara mengenai urusan agama kami yang bukan daripadanya, maka ia adalah ditolak. Dan hadis yang lain, sesiapa yang melakukan satu amalan bukan dari ajaran kami, maka ia adalah ditolak. Sebelum kita pergi kepada hadis ni, kita pergi kepada siapa Ummul Mukmin. Ummul Mukminin di dalam hadis ini ialah Aisyah. Kenapa dipanggil Ummul Mukminin? Kerana semua isteri-isteri Nabi ini gelarannya ialah Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin. Jadi gelaran Ummul Mukminin ini khusus kepada isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut Ummi Abdillah. Adakah maksudnya bahawa Aisyah ini mempunyai anak yang bernama Abdullah? Riwayat pertama mengatakan Sayyidatina Aisyah ada anak, tapi meninggal dunia ketika belum sempat melahirkan, meninggal dunia anak tersebut. Yang kedua, itu hanyalah gelaran kerana sukanya Nabi Muhammad kepada nama Allah, iaitu Abdullah. Maka digelarkan dengan nama Abdullah, hamba kepada Allah, Ummi Abdullah. Jadi ada dua pandangan lah berkenaan kenapa Aisyah diberi nama sebagai Ummi Abdullah. Seterusnya hadis ni, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa buat amalan dan amalan itu bukan datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan ini tertolak. Kalau kita ingat minggu lepas kita baca innamal a'malu binniyat. Setiap amal bermula dengan niat. Apa kaitan dengan hadis ni? Kaitannya ialah syarat diterima ibadah ni ada dua. Yang pertama, niat kita kena ikhlas kepada Allah, dan yang kedua, ibadah itu hendaklah datang daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh melakukan ibadah, reka ibadah sendiri, kerana itu adalah terbatal. Sebab itu amalan yang kita lakukan seharian ini hendaklah dengan dua perkara, khalis, niat kita ikhlas kerana Allah, dan amalan ini terbukti amalan ini datang daripada dalil Al-Quran dan As-Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh amalan-amalan yang bukan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi dilakukan? Contohnya amalan yang berkaitan dengan sebab sesuatu perkara berlaku. Contoh, kita masuk ke dalam rumah, kita pun solat 2 rakaat kerana kita baru sampai pada rumah. Amalan itu tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan itu tertolak, terbatal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ni musim korban ni, adhiyah. Pada musim korban ni lembu habis, kambing habis, ada kuda. Maka ambil kuda, buat rebel kuda. Adakah amalan korban adhiyah ini diterima oleh Allah? Tak, terbatal. Mengapa terbatal? Kerana jenis-jenis korban ini sudah ditentukan oleh Allah, iaitu apa? Lembu, kambing dan sebagainya. Jadi kuda ni bukan dalam golongan binatang adhiyah, binatang yang boleh dimakan, boleh dikorbankan, tapi tidak boleh dijadikan ibadah korban pada hari raya haji. Yang ketiga, contohnya kita ambil wudu. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah kita taslis 3 kali ambil wudu. Kita basuh muka 3 kali, kita basuh tangan 3 kali. Tapi pada satu hari ni kita rasa baik sangat, kita basuh tangan 4 kali, kita basuh muka 4 kali. Adakah ia diterima oleh Allah? Fahuwa rad. Amalan yang keempat itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
kerana ia bukan datang dari Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi hanya mengajar kita berwuduk dengan sunnahnya 3 kali sapuan, 3 kali basuhan. Jadi itu adalah contoh-contoh amalan yang ditolak kerana ia bukan datang dari Nabi Muhammad SAW. Contoh hari ini kita datang pukul 1 untuk solat Zuhur. Zuhur pukul 1.30, contoh, 1.20. Kita datang solat pukul 1 dengan niat solat Zuhur. Adakah diterima? Solat itu tidak diterima kerana di luar waktu, di luar zaman. Dan Nabi Muhammad SAW tak pernah solat Zuhur di luar waktu solat Zuhur. Jadi fahuwa rad. Amalan itu terbatal. Apalagi contoh yang lain. Sujud sebelum rukuk. Hari ni nak tukar, malas nak rukuk dulu, kita sujud dahulu. Itu juga amalan yang terbatal. Kenapa? Sebenarnya fahuwa rad. Kerana mana amala amila laisa minna. Siapa buat amalan ataupun ahdatsa syai', buat reka perkara baru bukannya datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah terbatal. Contoh yang lain, tempat musim Ramadan ni, 10 Ramadan ni kita berebut untuk iktikaf 10 Ramadan terakhir. Jadi kita iktikaf di mana? Kita iktikaf di sekolah. Tak boleh. Kita iktikaf di rumah. Tak boleh. Kerana sunnah iktikaf ini hanya sah apabila dilakukan di dalam masjid. Di dalam masjid. Jadi tak boleh. Kita reka-reka ibadah dengan sesuka hati kita tanpa kita sandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa buat amalan yang bukan datang daripada kami, maka amalan itu terbatal. Jadi kena jaga perkara-perkara bid'ah, jangan kita senang-senang nak buat kerana para ulama gariskan satu kaedah. Apa kaedah yang ulama gariskan? Al-aslu fil ibadah al-manu ataupun haram hatta yakumad dalil ala masyru'iyyatiha. Setiap amalan ini adalah haram. Setiap ibadah ini adalah haram dilakukan kecuali ada dalil daripada Allah dan Rasul berkenaan kewajipan ataupun kesyariatan amalan tersebut. Jadi ada sedikit lagi masa kita baca hadis yang ke-6. An Abi Abdullah ibn Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat istabra'u lidini wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram tarra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta' fi ala wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi muharimu ala wa inna fil jasadil mudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas. Dan di antara kedua-duanya terdapat perkara yang syubhat. Ramai dari kalangan manusia tidak mengetahuinya. Sesiapa yang menjaga diri daripada perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan sesiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, dia akan jatuh ke dalam perkara haram. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan, dibimbangi gembalaannya akan meragut makanan di dalamnya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangan, dan kawasan larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa di dalam jasad manusia ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Apabila ia rosak, maka rosaklah jasad keseluruhannya. Ketahuilah bahawa seketul daging itu adalah hati. Jadi di dalam hadis ini berbicara tentang perkara-perkara yang kita hendaklah jaga, iaitu al-halal. Kita kena jaga bahawa kita hendaklah semua amalan kita, makanan-makanan kita ini datang daripada perkara halal dan jauh
dari perkara-perkara haram. Dan di antara halal dan haram ini ada satu ruang syubhat yang kita kena jauhi perkara-perkara syubhat ini. Kerana bimbang termasuklah perkara syubhat ini, kita termasuk dalam perkara-perkara yang haram. Dan antara perkara yang syubhat yang banyak berlaku ialah dalam amalan akad jual beli. Dalam jual beli ni ada sahaja, terutamanya urusan di bank, urusan di pasar, ada sahaja perkara yang syubhat, akad yang tidak jelas. Kalau beli ni dapat ini, kena beli 100 helai pakaian dapat berapa helai pakaian. Jadi kita tengok adakah perkara ini di sisi usul muamalah Islam diterima ataupun tidak diterima. Jadi kita wajib belajar ilmu muamalah ni, kita wajib belajar supaya kita tak terjerumus dalam perkara-perkara syubhat. Dan insya-Allah hadis ini kita akan syarah sedikit pada minggu hadapan, pada selepas 2 minggu lagi lah kita akan bertemu dalam majlis yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca tadi, terutama berkenaan dengan takdir, berkenaan dengan ruh dan berkenaan dengan amalan-amalan kita ini, insyaAllah kita berjaga-jaga. Buat ibadah ni tidak boleh kita sesuka hati saja melaksanakannya, tapi kena ada sandaran iaitu syarak Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi dalam majlis yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.